Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 3C. Okey. Baik, kita mulakan PDPR matematik kita pada pagi ini dengan tajuk pecahan iaitu permudahkan operasi tambah dan tolak. Okey. Baik, kita teruskan pembelajaran kita. Baik, sebelum tu kita mulakan dengan pecahan setara. Okay, minggu lepas cikgu terlupa nak tunjukkan cara bagaimana nak cari pecahan setara. Senang saja. Okay, cara nak cari pecahan setara ialah dengan darab. Okay, kalau kita nak tahu pecahan setara, contoh dekat di sini 1/2. Nak tahu pecahan setara, kita kena darab. Okay, penyebut dengan pengangka kena darab nombor yang sama. Contoh dekat sini. Okay, 1/2 darab 3. Okay, nombor atas pun iaitu pengangka kena darab 3, bawah penyebut pun kena darab 3. Okey. Baru kita dapat pecahan setara. Okey, jadi kita darablah. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. Jadilah 3/6. Okey. Contoh yang seterusnya, 1/2 kita darab dengan 2. Okey, darab dengan 2. Okey, 1 darab 2, 2 darab 2. Okey, kita tengok. Okey, jadilah 2/4. Okey, 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Okey, tak boleh pengangka darab dengan nombor lain, penyebut darab dengan nombor lain. Tak boleh. Kalau darab 2, semua kena darab 2. Kalau darab 3, semua darab 3. Kalau darab 5, semua darab 5. Okey, untuk mencari pecahan setara. Bermakna dekat sini, 1/2 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4. Okey, jadi maknanya 1/2 sama saja nilai dia dengan 3/6, sama saja nilai dia dengan 2/4. Okey, cikgu bagi contoh yang seterusnya. Okey, 2/3. Okey, darab dengan 3. Okey, ingat atas darab 3, bawah pun mesti darab 3. Kalau bawah darab 3, atas pun mesti darab 3. Okey, 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Jadi 6/9. Okey, seterusnya darab 2. Okey, jadi 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Okey, jadilah 4/6. Okey, jadi 2/3 sama dengan 6/9 sama dengan 4/6. Okey. Okey, proses ni untuk mencari darab pecahan setara ni sangat penting kerana kita akan gunakan dia pada operasi tambah dengan tolak nanti. Okey, nanti cikgu akan terangkan. Okey, seterusnya permudahkan. Okey, permudahkan ni kita kecilkan nombor pecahan tu menjadi nombor yang terkecil. Okey, jadi pecahan yang nombor yang terkecil lah. Okey. Okey, contoh dekat sini 6/8. Okey, 6/8 ni kita boleh permudahkan. Okey, senang saja kita nak tahu pecahan tu boleh permudah ke tak boleh permudah. Okey, contoh 6 dengan 8 ni ada dalam sifir berapa? Ada dalam sifir 6. Boleh tak 6? 6 tak boleh sebab 8 mana ada dalam sifir 6. Okey, sifir 2. Okey, kedua-duanya ada dalam sifir 2. Okey, 6 dengan 8 ni. 6, okey, kita bahagi dengan 2. Okey, 6 bahagi berapa sama dengan 2? Kita kena tengoklah sifir ataupun kena hafal sifir lah. Okey, 6 bahagi 2, 3. 8 bahagi 2, 4. Jadi, 3/4. Kita permudahkan dia. Okey, kita tengok nombor tu ada dalam sifir berapa. Mesti dua-dua nombor tu ada dalam satu-satu sifir. Contoh 6 dengan 8 ada dalam sifir 2. Jadi kita bagi 2 lah. Untuk permudahkan. Okey. Jadi 3/4. Okey. Seterusnya. Okey, 3/9. Okey, kita tengok 3/9. 3/9 ni ada dalam sifir berapa? 3 dengan 9. Ini paling mudah. Dalam sifir sifir 3. Sifir 2 dah tak ada. Dah 3 dengan 9. 4 pun sama. Sifir 3 ada dalam sifir 3 je sebab dia nombor perdana. Okey. Okey. Jadi 3/9 kena bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3 jadilah 1/3. 3 bagi 3 1. 9 bagi 3 3. Okey, seterusnya 2/10. Ada dalam sifir berapa 2/10? Sifir 5. Sifir 2. Kalau sifir 5 tak ada 2. Jadi kita ambil sifir 2. Sifir 2 ni 2 dengan 10. 10 pun ada dalam sifir 2. Okay, jadi bahagi 2. Bila bahagi 2, 2 bahagi 2 sama dengan 1. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Jadilah dia 1/5. Okey, boleh faham?
Okay, kita pergi seterusnya. 5 per 10. Contoh yang seterusnya. 5 per 10. Sifir berapa 5 per 10? Kita permudahkan. 5 per 10. 5 per 10. Sifir 5 ni. Okay, jadi 5 kena bahagi dengan 5. 10 mesti bahagi dengan 5. Jadilah 5 per 5. 5 bagi 5. 1. 10 bagi 5 berapa? 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Sebab 2 darab 5 sama dengan 10. Jadilah 1 per 2. Okay, ini permudahkan. Permudahkan ni juga penting untuk kita permudahkan jawapan-jawapan untuk operasi tolak dengan tambah. Okey, baik. Tak apa, kita akan belajar seterusnya nanti, okey. Okey. Ini pula. Okey, ini sekadar pengetahuan kamu, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey. Okey, apa tu pecahan tak wajar dan nombor bercampur? Okey, mula-mula kita tengok dahulu. Okey. Penyebut dia. Okey, ini kita tak kira penyebut dia, kita tak kira semua. Kita kira cuma satu petak saja untuk kira penyebut dia yang bercantum. Kalau dia tak bercantum, bermakna penyebut dia hanya banyak itu saja. Okey, kita tak kira semua sekali. Okey, contoh dekat sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 yang bertanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi dia bukan 11 per 15. Okey. Kita kira cuma satu petak ini saja. Yang tak bercantum kita kira cuma satu saja untuk penyebut dia. Okay, jadi dekat sini 1 2 3 4 5. Jadi bawah dia 5 saja. Bukan kita kira keseluruhan sebab dia tak bercantum. Melainkan dia bercantum baru kita kira keseluruhan sebagai penyebut. Kalau dia asing-asing macam ni, penyebut dia kita kira satu saja. Tapi pengangka dia kita kena kira semua yang berwarna ataupun berlorek. Okey, boleh faham? Okey, jadi dekat sini penyebut dia 1 2 3 4 5. Per 5 sahaja dekat sini. Okey. Okey, sekarang ni kita kira pengangka dia pula. Yang nombor dekat atas tu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi dekat sini 11 per 5. 11 per 5. Penyebut dia per 5 saja. Sebab dia tak bercantum. Kita kira satu ni saja sebagai penyebut. Kalau dia bercantum baru kita kira semua. Kalau tak bercantum, kita kira satu saja sebagai penyebut. Okey, sekarang ni 11 per 5. Okey, ini cara nak mengira. Nak tengok sebutan atau pecahan yang kalau kita jumpa bentuk dia macam ni. Okey, ada satu lagi perkiraan. Kita kira macam ini. Okey, kalau yang penuh macam ni, 5-5 dia warna ataupun berlorek, kita kira sebagai satu. Ni satu, ini dua. Jadi dua. Okey. Kalau dilorek ataupun diwarnakan penuh, 5-5 penuh, kita tak perlu kira pecahan dah, 5 per 5 tak perlu. Terus kita dikirakan dia sebagai satu. Jadi ini satu, ini dua. Ada dua yang berwarna penuh. Ada dua bahagian. Jadi satu, dua. Okey. Satu, dua. Okey, jadi dua. Tulis macam tu. Okey, yang tak penuh baru kita kira, kita tulis sebagai pecahan yang tak penuh ni. Jadi kita kira pecahan dekat sebelah sini. Berapa ni? Satu. Okey, satu per berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5 penyebut dia. Jadilah dia 2, 1 per 5. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok mana satu pecahan tak wajar, mana satu nombor bercampur. Okey, pecahan tak wajar, nombor bercampur. Jadi 11 per 5 ni sama dengan 2, 1 per 5. Sama saja nilai dia. 11 per 5 sama dengan 2, 1 per 5. Jadi 11 per 5 ni kita panggil dia pecahan tak wajar. Kenapa? Kerana pengangka lebih besar daripada penyebut. Tak boleh sebenarnya. Okey, jadi dia jadi pecahan tak wajar. Kepala lagi besar daripada badan. Mana boleh, kan? Kepala kecil je daripada badan. Jadi dia tak wajar. Sebab yang atas tu lagi besar daripada yang bawah. Okey, sebab tu dia dinamakan pecahan tak wajar. Okey, yang seterusnya 2, 1 per 5. Okey, ini kita panggil nombor bercampur kerana
Nombor bulat dia bergabung dengan pecahan. Sebab tu kita panggil dia nombor bercampur. Dia dah bergabung dah. Nombor bulat dengan pecahan dia bergabung sekali. Jadilah 21/5. Okey, cikgu tunjuk contoh yang seterusnya. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tengok dia bergabung tak? Tak bergabung. Jadi, penyebut dia kita cuma kira satu bahagian ni saja. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, 4 saja dia punya penyebut. Okey, sekarang ni kita kira yang berlorik pula berwarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7/4. Bukan 7/8. Sebab dia tak bergabung kat sini. Kalau tak bergabung, kita tak boleh campur sekali untuk penyebut. Okey, kan? Kalau asing macam ni, bahagian penyebut dia cuma kita kira satu saja. Tapi pengangka kita kira semua yang atas. Okey, nombor bawah kita kira cuma satu ni saja. Okey, jadi 7/4. Okey, 7/4. Okey, nombor bercampur pula. Okey, sekarang ni nombor bercampur kita kira dulu bahagian mana yang di lorik penuh ataupun berwarna penuh. Okey, cuma satu saja. Satu. Ini satu saja. Tak ada dua kan? Sebab ni dah tak penuh dah. Okey, jadi satu. Tulis satu dulu. Okey, satu. Jadi bahagian pecahan dia ada berapa? 1, 2, 3. 3/4. 1, 3/4. Okey. Okey, jadi mana satu? Pecahan tak wajar, mana satu nombor bercampur? Okey, 7/4 kita panggil sebagai pecahan tak wajar sebab kepala dia lagi besar. Okey, tengok pengangka dia lagi besar. Tak sepatutnya, tak boleh. Okey. Tak salah, betul, tapi tak wajar lah. Okey. Yang kamu cakap ni pula. Okey, salah. Betul, 7/4 tapi tak wajar. Okey, sepatutnya lagi bagus ditukarkan kepada bentuk nombor bercampur. 1, 3/4. Okey, jangan risau. Ini pengenalan saja untuk kamu. Pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Benda ni kita takkan jumpa dalam operasi tambah dengan tolak nanti. Okey, kecuali bila kamu dah naik tahun 5 atau tahun 6 baru kita berjumpa dengan ni. Okey, ini basic saja dahulu, asas saja dahulu untuk kamu kenal pecahan tak wajar dengan nombor bercampur. Okey, jadi boleh ingat kan? Okey, jadi 7/4 ni sama saja dengan 1/3/4. Okey, cumanya 7/4 ni dinamakan pecahan tak wajar sebab dia tak tukar lagi. Okey, nombor bercampur ni 1/3/4. Ini sebagai nombor bercampur. Okey. Boleh faham? Okey, boleh tahu kan? Okey, pecahan tak wajar dengan nombor bercampur. Okey, seterusnya. Okey, tambah pecahan. Okey. Tambah pecahan dengan tolak pecahan senang saja, mudah saja. Okey, kita tengok kat sini. Okey, penyebut dengan pengangka. Okey, baik. Tambah pecahan ni kita hanya melibatkan yang atas sahaja, pengangka sahaja. Jangan tambah dekat bawah pula. Okey, penyebut dia ni biarkan sama sahaja. Okey, jadi berapa? Okey, 1 tambah 1 berapa? 2. 3 tambah 3 sama dengan berapa? Okey. Jangan keliru dekat situ. Okey, jadi penyebut kita tak boleh tambah. 3, sini pun 3 juga. Atas saja yang kita tambah. Okey, contoh jawapan dia dekat sini. 2/3. Okey. 1 tambah 1, 2. 3 juga. Okey, penyebut tetap kekal sama. Jangan tambah penyebut. Tambah pengangka saja. Atas saja, kepala saja kita tambah. Okey, perut dia jangan tambah. Okey, sama je. Okey, 1 tambah 1, 2. 3 juga. Okey, kita tak tambah penyebut. Okey, seterusnya. Contoh seterusnya. Okey, 1/6 tambah 2/6. Okey, jadi 1 tambah 2 saja. Atas sahaja yang kita tambah. Bawah jangan tambah. Okey, biarkan dia. Okey, 1 tambah 2, 3/6. Boleh faham kan? Senang saja. Okey, atas saja tambah. Bawah kita jangan tambah. Sama saja. 6, 6, 6. Okey, jadi 3/6 ni kita boleh permudahkan. Okey. Bila kita dapat jawapan yang dipermudahkan, kita kena permudahkan. Okey, ini dah betul lah. Okey, tapi kena permudahkan lagi. Okey, jadi permudahkan 3/6. Kita permudahkan ada dalam sifir berapa ni? Sifir T3. Jadi bahagi dengan
3. Okey, tengok dalam sifir tu. 3 dengan 6 ada dalam sifir mana? Dia sama ada dalam sifir berapa? Yang sama. Jadi ada dalam sifir 3. Ni 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Dapatlah jawapan dia 1/2. Okey. Ni cara pengiraan dia. Okey, seterusnya. Macam mana ni? 1/2 tambah 1/4. Okey. 1/2 tambah 1/4. Macam mana ni? Penyebut tak sama ni. Boleh tambah macam tu saja ke? Atas ni tak apalah, boleh tambah macam tu je. Bawah ni macam mana? 2, 4. Nak pilih mana? 2 ke 4? Jadi sebab tu kita belajar tadi cara nak tukar pecahan setara tadi. Okey, sekarang ni kita kena samakan penyebut dahulu. Okey, kalau cikgu samakan penyebut. Okey. Cikgu samakan penyebut yang kecil jadi yang besar. Okey, yang kecil mesti jadi yang besar. Okey, jadi kita mesti dah darab. Okey. Contoh dekat sini. Okey, 1 2 ni mesti kena jadi 4 penyebut dia. Okey, kita mesti samakan dahulu penyebut dia. 2 mesti jadi 4. Okey, 2 darab berapa sama dengan 4? Cuba tengok sifir berapa. 2 darab berapa jadi sama dengan 4? Sifir 2. 2 darab 2. Jadi macam cikgu bagi tahu tadi, kalau bawah darab 2, atas pun mesti darab 2. Okey. Jangan tinggalkan atas ni. Jadi darablah 2. Sebab kita nak samakan penyebut dia dahulu. Kalau dah sama penyebut, baru kita boleh tambah. Okey, jadi 1/2 darab dengan 2. 1 darab 2, 2 darab 2. Jadi berapa? 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Okay, baru kita tulis operasi yang baru. Jadi 2/4 tambah 1/4. Bila dah sama penyebut, barulah kita boleh tambah. Kalau tak sama penyebut, tak boleh tambah. Dia tak sama kumpulan, tak boleh tambah. Kalau sama penyebut, baru boleh tambah. Jadi lepas darab 2, sebab kita nak bagikan sama penyebut dia ni. 2 darab 2 sama dengan 4. Yang dah besar, nombor yang dah besar, jangan darab dengan apa-apa. Biar je. Okay, tulis balik kat tepi. 2/4 tambah 1/4. Bila dah sama penyebut, baru kita boleh tambah. Okay, jadi kita tambah macam biasa. Macam cikgu ajar tadi. 2 tambah 1, 3. 4 ni tak perlu lakukan apa-apa. Penyebut sama sahaja. Okay. Okey, jadilah dia 3/4. Okey, boleh faham? Kalau macam ni, pening juga penyebut lain-lain. Nak pilih mana satu, 2 ke 4. Sebab tu kita kena samakan penyebut dia terlebih dahulu supaya boleh tambah. Okey, barulah boleh berlaku operasi tambah tu. Okey, jadi 3/4 jawapannya. Perlu permudahkan tak? Tak boleh dipermudahkan. Dah. Bentuk dia ni paling yang kecil dah ni. Okey. Okey, seterusnya tolak pecahan. Okey, tolak pun sama juga dengan tambah. Okey. Penyebut tak perlu kita tambah ataupun tolak. Biarkan dia saja. Okey. Kecuali penyebut dia lain-lain. Okey, tak apa. Kita tengok yang kat sini dulu. Okey, jadi 7/8 tolak 2/8. Okey, tengok penyebut dia ada tak apa-apa? Sama tak? Sama. Kalau sama, boleh tolak. Kalau tak sama, jangan tolak lagi. Kita samakan penyebut dia dahulu. Okey, kalau sama ni, tak apa. Senang. Terus dia tolak. Okey, jadi tolak yang di atas saja. Tolak pengangka saja. Penyebut jangan kacau. Okey, 7 tolak 2 berapa? Senang saja ni, matematik tahun 1 ni. 7 tolak 2, 5. Jadilah dia 5/8. Boleh permudah tak? Tak boleh permudahkan. Sebab dengan 5 dengan 8 ni tak ada dalam mana-mana sifir nombor dia ni. Okey. Tak ada dalam mana-mana sifir nombor yang sama 5 dengan 8 ni. Jadilah 5/8. Dah, senang saja kan? Okey, bawah tak perlu tolak, atas saja yang perlu tolak. Okey. Seterusnya tambah silap ni tolak pecahan. Okey, tolak pecahan yang seterusnya. Okey, 4/6 tolak 1/3. 4/6 tolak 1/3. Okey, jadi kita tengok sama tak penyebut dia?
tak sama. Kalau tak sama, kita mesti tukarkan penyebut dia jadi sama dahulu, baru kita boleh tolak. Jadi nombor mana yang paling kecil dekat sini? 3. 3 mesti kena jadi 6. Bukan 6 jadi 3. Okay? Jadi 3 ni mesti jadi 6. 3 darab berapa sama dengan 6? 3 nak jadi 6 kena darab dengan berapa? Darab 3, 3 darab 3, 9. Tak boleh. 3 darab 4, 12. Tak boleh. 3 darab 2, 2. Jadi mesti darab 2. 1/3 ni mesti darab 2. Ingat cikgu cakap, bawah darab 3, atas pun kena mesti darab 3. Kena adil. Tak boleh bawah darab 2, atas kita biar je. Tak boleh. Jadi darab dengan 2. 1 darab 2, 3 darab 2. Okay, jadi tulis balik 4/6. Okay, ikut urutan dia. Jangan tulis yang ini dahulu. Okay, ikut urutan dia. Mana dulu dekat depan? 4/6 dulu. Okay, jadi tulis 4/6 dahulu. Tolak. Barulah kita tulis pecahan yang kita darab tadi. 1 darab 2, 2. 3 darab 2, 6. 2/6. Yang ni masih lagi berada di belakang. Jangan suka-suka hati pula ubah kedudukan ni. Okey, kekalkan kedudukan ni. Nombor dia saja yang berubah. Sebab kita nak samakan penyebut dia. Kalau dah sama penyebut, baru kita boleh tambah, baru kita boleh tolak. Okey, jadi 4/6 tolak 2/6. Okey, barulah boleh tolak. 4 tolak 2 sama dengan berapa? 2. 6 dengan 6. Kekalkan penyebut dia. Jangan buat apa-apa dekat bawah tu. Jangan suka-suka hati nak tambah. Okey. Jadilah. 2/6. 2/6 boleh permudahkan tak? Boleh. Boleh permudahkan. Ada dalam sifir berapa? Sifir 3? Tak. 2 tak ada dalam sifir 3. Ini ada dalam sifir 2. Sebab 2 ada dalam sifir 2, 6 ada dalam sifir 2. 2 darab berapa sama dengan 2? 1. 6 darab berapa sama dengan 2 darab berapa sama dengan 6? 3. Okey, sebab tu kita bahagi. Jadi bagi 2. 2 bagi 2, 6 bagi 2. Dapatlah 1/3. Dah permudahkan. Okey. Okey, itu saja pengajaran kita pada hari ini, PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap dapat memberi manfaat kepada kamu. Kalau ada apa pertanyaan, boleh ajukan persoalan kepada cikgu. Sekian, terima kasih.